Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang dan juga kesempatan untuk kita sama-sama memperolehi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah taala memilih kita untuk hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan baca surah Al-Waqiah sambungan pada ayat yang ke-29. Okey, ayat yang ke-29. Baik, sebelum kita masuk ayat 29, selalunya saya akan ulang kaji ayat-ayat yang sebelum itu. Dan saya dah janji pada semua pada minggu lalu untuk bawakan dalil-dalil berkaitan tentang ayat yang ke-26. Okey, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan illa qilan salaman salama, yang mana di dalam syurga nanti tidak ada ucapan dan tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia maupun ucapan yang mendatangkan dosa, melainkan adalah ucapan salam. Okey, melainkan ucapan salam. Okey, baik. Sebelum saya nak sebut tentang salam, saya nak bawa sedikit, tengok terus ayat 24. Okey, tengok ayat yang ke-24. Saya tak sempatlah nak tegur siapa, tak nampak apa-apa. Hari ini kita live terus daripada PMP. Jadi untuk yang menonton, apa khabar semua? Ramailah kita punya jemaah-jemaah kita yang bersama dengan kita hari ini. Okey, tengok ayat yang ke-24. Perhatikan, Allah Ta'ala menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Semua nikmat yang kita dah bincang ni, ini adalah nikmat yang Allah khususkan kepada golongan as-sabiqun ataupun golongan al-muqarrabun. Yang mana saya sebut dah sebelum ni, ini adalah nikmat yang khas. Dan kalimah ni jazaan bima kanu ya'malun, Allah Ta'ala khususkan kepada golongan as-sabiqun dan juga ataupun golongan al-muqarrabun. Manakala untuk golongan ashabul yamin Allah tak sebut pun. Kalimah jaza ni tuan-tuan boleh cek nanti depan ni, tuan-tuan tengok, tak ada pun. Okey. Baik. Tuan-tuan perhatikan ayat 24. Ada tempat Allah gunakan kalimah ya'malun. Kalimah ya'malun. Ada tempat Allah gunakan kalimah yaf'alun. Okey. Kalimah ya'malun dan juga kalimah yaf'alun. Okey. Ada beza tuan-tuan, kalimah ya'malun dan juga kalimah yaf'alun. Misal, ada pen. Okey. Okey. Pada ayat surah Al-Waqiah Allah gunakan kalimah ya'malun. Tetapi ada tempat Allah gunakan kalimah yaf'alun. Yang ini daripada kalimah amala. Yang ini daripada kalimah fa'ala. Kan maksud yang sama juga. Yaf'alun kita sebut fi'il. Orang Melayu sebut fi'il. Ni fi'il ni. Ada manakala yang ya'malun datang daripada kalimah amal. Dua-dua merujuk kepada perbuatan. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Buruj, Allah Ta'ala ada sebut tentang ashabul ukhdud yang membakar kaum muslimin secara ramai-ramai. Itu kita dah bincang dahulu dah. Allah Ta'ala sifatkan perbuatan raja yang membunuh kaum muslimin tu, Allah Ta'ala sifatkannya sebagai yaf'alun. Tuan-tuan tengok surah Al-Buruj. Kita tengok sikit.
Ni saja tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan ni untuk lihat ni supaya kita tengok ada perbezaan-perbezaan ni bukan sengaja tetapi ada maksud yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Cuba tengok surah Al-Buruj, surah yang ke-85, tengok ayat yang ke-7. Surah yang ke-85, surah Al-Buruj, ayat yang ke-7. Allah menyebutkan wahum ala ma yaf'alun, itu ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan pun dia akan sebut apa terjemahannya? Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan, perbuatkan terhadap orang yang beriman. Yaf'alun. Yaf'alun dengan kalimah ya'malun maksud yang sama kalau kita terjemah. Tetapi sebenarnya dia memberi maksud yang berbeza dalam konotasi bahasa Arab. Apa bezanya? Kalimah ya'malun adalah merujuk kepada sesuatu perbuatan yang dilakukan setelah difikir secara masak-masak. Dia tahu kalau dia buat, ni kesan dia. Kalau dia buat macam ni, ini balasannya, ini ganjarannya. Itu dia tahu. Itu ya'malun daripada kalimah amala. Okey, kalimah amala. Ya'malun. Tetapi bagi kalimah yaf'alun, fa'ala ni, yaf'alun, ia adalah perbuatan yang dilakukan tanpa berfikir panjang. Dia adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan. Dia akan gunakan kalimah yaf'alun. Sebab itu, bila seseorang yang dijatuhkan hukuman neraka ataupun diberikan ganjaran syurga, Allah selalu akan sebut kalimah ya'malun. Allah tak sebut kalimah yaf'alun. Dan di sini adalah bukti keadilan Allah. Yang mana sesiapa yang masuk neraka tuan-tuan, tak ada seorang pun penghuni neraka, tuan-tuan boleh cek dalam Quran, dia akan argue Allah, tak puas hati dengan Allah. Wahai Allah, kenapa kau tak adil? Aku tak buat macam ni, kau bagi balasan macam ni. Tak ada. Bahkan penghuni neraka kalau tengok dialog dalam Quran, semuanya merayu kepada Allah dan mengakui dosa mereka dan meminta pada Allah untuk lepaskan mereka daripada azab api neraka. Kalau Allah tak adil tuan-tuan, dia tak akan minta pada Allah, bahkan dicemooh. Tapi dalam Quran, penghuni neraka tak cemooh Allah, bahkan dia mengiktiraf dosa yang mereka lakukan dan merayu supaya Allah Ta'ala lepaskan mereka. Kan kita baca dalam surah Al-Mulk kan, fa'tarafu bidhanbihim, kan Allah Ta'ala sebut mereka semua mengakui dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Ini penghuni-penghuni neraka, nak tunjukkan keadilan Allah. Allah kata kalau aku beri ganjaran, ia setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya kamu beramal, kamu tahu apa yang kamu dapat. Dan kalau Allah Ta'ala azab manusia di dalam neraka, Allah juga akan gunakan kalimah ya'malun. Allah akan azab berdasarkan kepada apa yang kamu lakukan. Yang mana kelakuan itu setelah kita tahu ia adalah maksiat. Kita tahu kita buat ni makan riba, ambil rasuah, menipu orang, melakukan perkara-perkara maksiat. Kita tahu hukumannya, kita tahu azabnya. Maka ia akan dapat seperti mana yang dia telah ketahui. Tetapi kalau sesuatu yang dia lakukan secara tak sengaja, dia tak tahu tuan-tuan, maka dia terkecuali. Nampak? Ini Allah Ta'ala gunakan kalimah ya'malun. Okey, boleh tuan-tuan dapat Tapi kalau kita kalimah amal ni dengan fa'ala ni beza kan? Bahasa Arab tadi lain tuan-tuan Ya'malun, benda yang kita buat setelah kita berfikir panjang, tahu kesan. Yaf'alun, fa'ala, fa'il ni perkara yang kita buat secara spontan. Kita tak tahu mungkin dia punya hasil dia, penghujungnya macam mana. Itu maksud yaf'alun. Tapi kalau bahasa Melayu, amal ni, amal merujuk kepada perbuatan fizikal. Fa'il, kalau bahasa kita lah, merujuk kepada perbuatan kerenah kita. Itu bahasa Melayu, beza. Bahasa Melayu dengan bahasa Arab memberi maksud yang berbeza. Okey, boleh tuan-tuan Baik. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa qilan salaman salama. Dalam syurga hanya adalah ucapan salam.
Banyak sangat ucapan salam di dalam syurga, sehingga Allah ulang kalimahnya salaman salama. Kalimah salaman salama adalah merujuk kepada ucapan Allah kepada penghuni syurga, ucapan malaikat kepada penghuni syurga, dan ucapan penghuni syurga sesama penghuni syurga. Okey, nak cakap tuan-tuan, terlalu banyak sangat ucapan salam ni, Allah ulang 2 kali kat sini, salaman salama. Okey, baik, apa dia tuan-tuan? Okey, sama-sama kita cek Quran. Ucapan Allah kepada penghuni syurga, tuan-tuan boleh buka surah Yasin, surah yang ke-36. Tengok surah Yasin, surah yang ke-36, ayat yang ke-58. Ini rata-rata kita maklum dah ayat ni, kita pun dah selalu hafal dah. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan salamun qawlam min rabbir rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Okay, Allah Ta'ala akan menyampaikan salamnya kepada kita semua. Bayangkan tuan-tuan, sesuatu yang yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita dambakan, memberi salam kepada kita. Dia adalah satu penghormatan dan pengiktirafan kepada diri kita. Okey. Kalau kita di dunia ni macam kita dapat datukship lah tuan-tuan. Satu kemuliaan, satu pangkat, satu keistimewaan yang dimuliakan, yang diiktiraf, okey, oleh pemerintah. Jadi ucapan salam ni Allah Ta'ala akan sampaikan kepada penghuni syurga. Ini merujuk kepada surah Yasin. Okey, yang kedua, ucapan salam daripada malaikat kepada penghuni syurga. Dalam Quran Allah sebut ada 2 tempat ucapan salam daripada malaikat kepada penghuni syurga. Pertama, tuan-tuan tengok pada surah yang ke-39, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang 39, ayat 73. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-73. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 73. Allah menyebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah Ta'ala, dan orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa ke dalam syurga secara zumar, berkumpulan, berombongan. Tuan-tuan, ini jalan-jalan berombongan, tuan-tuan, masuk dalam syurga secara serentak. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehinggalah apabila mereka sampai ke pintu-pintu syurga yang telah dibuka. Allah gunakan kalimah futihat abwabuha. Dia sampai ke pintu syurga tu, syurganya pintu dah terbuka tuan-tuan, mengalu-alukan kehadiran mereka. Wa qala lahum, dan berkatalah malaikat-malaikat penjaga syurga kepada penghuni-penghuni syurga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera ke atas kamu, berbahagialah kamu, maka masukkanlah ke dalam syurga ini yang mana kamu akan kekal selama-lamanya. Maksudnya tuan-tuan, ucapan salam sebelum masuk syurga, di pintu syurga tuan-tuan, dah diucapkan ucapan salam daripada malaikat kepada penghuni syurga. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan malaikat di dalam syurga. Okey, ada beza tuan-tuan. Ada tadi ucapan malaikat sebelum masuk syurga. Sekarang ni kita tengok pada surah yang ke-13. Okay, tengok surah 13, surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-23. Surah 13, surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-23. Tadi ucapan malaikat sebelum masuk syurga. Sekarang surah Ar-Ra'du ni adalah ucapan malaikat kepada penghuni syurga di dalam syurga. Tengok ayat 23 tuan-tuan, surah Ar-Ra'du. Allah Ta'ala menyebutkan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, syurga Adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama itu dengan orang-orang yang saleh daripada kalangan bapa mereka dan juga isteri mereka dan juga anak zuriat mereka, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka daripada semua pintu. Maksudnya malaikat akan bertemu dengan penghuni-penghuni syurga dalam syurga, tuan-tuan, dengan bapaknya sebagai penghuni syurga, isterinya sebagai penghuni syurga, anak-anaknya sebagai penghuni syurga. Masa mereka duduk dalam syurga ni, tuan-tuan, para malaikat ni kata Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat akan ucapkan ucapan salam kepada penghuni syurga, iaitu sejahteralah ke atas kamu bima sabartum, kerana kesabaran kamu dalam melakukan amal soleh dahulu dekat dunia. Sabar dengan ujian Allah, sabar dalam melakukan ketaatan. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah nikmatnya tempat kesudahan kamu berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, nampak ni ada dua ucapan salam yang Allah rakamkan. Satu ketika penghuni syurga nak masuk syurga, kedua ketika penghuni syurga duduk di dalam syurga Allah. Ucapan salam malaikat kepada kita semua. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merujuk kepada ucapan salam malaikat kepada penghuni syurga. Sekarang kita tengok sedikit ucapan salam malaikat, ucapan salam penghuni syurga sesama penghuni syurga. Okey, tuan-tuan tengok pada surah yang ke-10. Surah yang ke-10 iaitu surah Yunus ayat yang ke-10. Okey, surah yang ke-10, surah Yunus ayat yang ke-10. Okey, laju sangat ke? Boleh? Boleh kejar Surah yang ke-10 iaitu surah Yunus ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah taala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ni selalu kita baca ni, selalu kita sebut dalam ucapan-ucapan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, da'wahum, doa penghuni-penghuni syurga di dalam syurga Allah, iaitu subhanakallahumma, maha suci Allah, wa tahiyyatuhum, dan salam penghormatan mereka sesama mereka, iaitu fiha salam. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan kalimah subhanah. Ada kalimah tasbih. Ucapan tasbih ni, tuan-tuan, adalah ucapan yang sangat bernilai sebenarnya. Ucapan yang sangat luar biasa. Sebab ini adalah ucapan yang akan diungkapkan oleh penghuni syurga di dalam syurga Allah. Sebab Allah Ta'ala memberi satu jaminan, dalam syurga tak ada ucapan yang sia-sia dan tidak ada ucapan yang mendatangkan dosa. Dan salah satu ucapannya adalah ucapan subhanakallahumma, ucapan tasbih. Jadinya tuan-tuan, kita di dunia ni perbanyakkan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sebab ini adalah sebahagian daripada ucapan-ucapan penghuni syurga. Yang berikutnya, iaitu Allah Ta'ala kata, wa tahiyyatuhum fiha salam. Di antara mereka memberi penghormatan sesama penghuni syurga dengan ucapan salam. Mereka memperbanyakkan ucapan salam di antara mereka. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, tuan-tuan. Dan kata Allah Ta'ala, dan penutup doa mereka. Bila dia dah doa, tuan-tuan, penghujung doa dia akan sebut apa? Kata Allah, anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini Allah Ta'ala rekod, tuan-tuan, ucapan penghuni syurga. Salah satu doanya, satu lagi salam. Surah Al-A'raf. Kenapa? Sama juga. Ya. Sama juga. Surah Al-A'raf ayat 46.
Okey, yang kita tengok hari ni surah Yunus ayat yang ke-10. Okey. Sebenarnya saya ada 2-3 juga ayat yang berkaitan tentang ucapan salam sesama penghuni syurga. Antara yang lain, kita tak semak semula tuan-tuan, sekadar saya maklumkan je. Surah yang ke-14 ayat 23. Tuan-tuan boleh cek lah nanti. Okey. Kemudian surah yang ke-25 ayat 75. Surah yang ke-33 ayat yang ke-44. Ini antara ucapan salam sesama penghuni syurga. Okey. Nak kata ucapan ni sangat istimewa tuan-tuan. Jadi salah satunya Allah Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran berkaitan tentang ucapan penghuni syurga. Baik. Okey, sekarang tuan-tuan kita bincang terus kepada cerita Ashabul Yamin daripada ayat yang ke-27. Nanti tuan-tuan, di penghujung nanti saya cuba kongsikan kepada tuan-tuan lagi sekali apa perbezaan golongan Ashabul Yamin dan juga golongan Al-Muqarrabin. Apa karakter-karakter dia? Apa sifat-sifat dia? Mudah-mudahan kita tahu sifat dia dan kita berusaha untuk masuk salah satu daripada golongan ini. Okey. Kita tengok ayat 27. Allah Ta'ala menyebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Masuk subtopik baru dah. Cerita golongan as-sabiqun ataupun muqarrabun selesai dah. Sekarang ayat 27 sampai ayat yang ke-40 ini adalah cerita subtopik khusus untuk nikmat golongan penghuni syurga daripada kategori ashabul yamin. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan wa ashabul yamin, dan golongan yang kanan ma ashabul yamin. Alangkah beruntungnya, bahagianya orang yang duduk di sebelah kanan ni. Kenapa tuan-tuan? Nikmat yang pertama Allah Ta'ala sebut. Tengok ayat 28. Fi sidrim makhdud. Yang ke-29 wa talhim mandud. Yang ke-30 wa dhillim mamdud. Ada 3 Allah Ta'ala sebut kat sini. Okey. Fi sidrim makhdud maksudnya di dalam syurga Ashabul Yamin ada pokok bidara yang lebat dengan buahnya dan tidak berduri. Kalimah makhdud kalau tuan-tuan baca dalam kitab tafsir At-Tabari, dia menyebutkan makhdud diterjemahkan sebagai pohon yang banyak buah tetapi tidak berduri. Dia berbeza dengan dunia. Di dunia, pohon bidara dia sedikit buah tetapi banyak duri. Namun di dalam syurga Allah Ta'ala, pohon bidara ni adalah buah yang banyak tetapi tidak berduri. Kemudian ayat yang ke-29 wa talhim mandud. Wa talhim mandud, iaitu adanya pokok pisang yang mandud, yang tersusun. Kalimah mandud pada ayat 29 tuan-tuan adalah merujuk kepada susunan daripada bawah ke atas. Okey. Daripada bawah ke atas susunan. Saya sebut je dulu. Mandud ni adalah susunan. Allah Ta'ala menyebutkan buah di dalam syurga ni dalam keadaan tersusun. Dia lebat dan dia tersusun. Dia bukan susah nak diambil. Ada buah kat atas puncak. Kalau kita di rumah tuan-tuan, buahnya dekat atas tu, nak panjat pun susah. Sekarang ni Allah Ta'ala membayangkan buahnya dalam keadaan tersusun. Susun macam mana? Allah Ta'ala nak bayang kepada kita. Buah tu tersusun macam mana? Allah memberi contoh yang paling mudah, iaitu wa talhin mandud. Orang Yaman tuan-tuan menyebut pisang ni dengan kalimah talah ataupun talhah. Talhah ni maksudnya pokok pisang. Okey, talhah. Dan bila kita faham, oh susunan buah ni macam buah pisang. Tuan-tuan tengok macam mana si ikat pisang tu. Kemas kan? Allah membayangkan syurga tu buahnya seperti itu susunannya. Itu Allah Ta'ala sebutkan. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bukan nak kata ada pokok pisang saja dalam syurga, itu salah satu. Tapi nak kata semua buah-buahan ada dalam syurga. Semua. Okey, semua. Tuan-tuan nak buah apa? Strawberry. Tuan-tuan nak apa? Dragon fruit. Tuan-tuan nak apa lagi? Buah tin, semua ada. Tetapi membayangkan kepada kita buahnya macam mana banyaknya, tersusunnya, Allah suruh kita melihat, kamu lihat seperti pokok pisang. Okey, pokok pisang tu.
Lalu Allah Ta'ala menyebutkan wa dhillim mamdud, dan juga di dalam syurga ashabul yamin ada dhil. Dhil ni maksudnya naungan, dan naungannya adalah mamdud, dalam keadaan yang terbentang luas. Okey, ayat 28, ayat 29, ayat 30 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan nikmat yang kecil kepada nikmat yang besar. Nikmat yang kecil iaitu dia tak berduri. Naik sikit nikmat yang besar. Nikmatnya iaitu buahnya dalam keadaan banyak, lebat dan tersusun. Kemudian Allah sebut lagi nikmat yang lagi besar, kamu akan duduk di dalam satu naungan yang sangat luas terbentangnya. Nampak? Itu nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak nampak, nak faham ayat ni, tuan-tuan kena tengok dia punya comparison dia pada cerita Ashabus Shimal. Okey, sebagai contoh ayat 28, 29, 30. Okey. Tuan-tuan nak tengok comparison dia. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-42, 43, 44. Okey, sekadar saya nak kongsi. Surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan nak bayangkan saya sebut tadi kan, pokok bidara tak berduri, pokok pisang yang tersusun buahnya, kemudian naungan Allah yang terbentang luas. Ayat ni comparison dia dengan Ashabus Shimal. Tengok ayat 42, 43, 44. Ini perbandingan Allah Ta'ala sebut. Ashabul Yamin Al-Muqarrabun tadi tu, dia special tuan-tuan. Dia tak ada compare. Dia tak ada di-compare kan. Sebab golongan kanan lawannya golongan kiri. Al-Muqarrabun dia tak ada perbandingan. Allah Ta'ala angkat dia darjat yang special. Dia tidak ada persaingan untuk dia. Sebab itu Allah Ta'ala letak hujungnya jazaan bima kanu ya'malun. Itu tujuan dia tuan-tuan. Faham maksud saya? Kan? Kita tengok tadi kan ada kalimah jaza tadi tu. Ini ganjaran. Sebab dia special untuk golongan as-sabiqun ataupun golongan al-muqarrabun. Beza dengan Ashabul Yamin, dia dibandingkan supaya kita nampak apa perbezaan. Kenapa ada perbandingan tuan-tuan? Bila ada perbandingan, baru kita tahu apa kelemahan dan apa kekuatan. Misalnya tuan-tuan, apa faedahnya ada waktu malam? Bila adanya malam tuan-tuan, baru kita tahu dan kita bersyukur dengan nikmat siang. Kalau tak ada malam tuan-tuan, kita tak tahu apa itu siang. Kita nampak semuanya terang je. Tapi bila ada malam tuan-tuan, baru kita tahu nikmat siang tu. Jadi bila Allah compare adanya golongan kiri dan golongan kanan, nikmat syurga dan nikmat neraka, baru kita faham di sisi adanya Allah sayang dan juga di sisinya ada Allah murka. Tak semua benda kita kata Allah sayang, buat maksiat pun Allah sayang. Tak. Ada tempat yang Allah sayang, ada tempat yang Allah murka. Kita kena nampak perbezaan tu. Okey. Sekarang tuan-tuan, tengok tadi pohon bidara yang tak berduri, buah pisang yang tersusun rapi dan naungan Allah yang terbentang luas. Kita tak detailkan lagi tuan-tuan, saya cuma bagi perbandingan je. Tengok ayat 42, 43, 44. Apa yang Allah bandingkan tuan-tuan? Kalau Ashabul Yamin, golongan kanan dapat pohon bidara yang tak berduri, Allah kata apa? Bagi penghuni syurga, bagi penghuni neraka, dia pula duduk dalam fi samum wa hamim. Dia akan duduk di dalam neraka dalam keadaan samum. Samum ni apa tuan-tuan? Kalau baca dalam tafsir, samum ni adalah merujuk kepada udara yang panas. Okey, bahasa Inggeris apa yang disebut udara panas ni? Apa? Heat wave Okey. Dia ada istilah dia. Udara lain tuan-tuan. Udara panas lain. Bila sebut samum, dia adalah merujuk udara yang panas. Okey. Dan Allah kata wahamim. Hamim pula adalah air yang panas, air yang mendidih. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam syurga, satu duri pun tak akan tertusuk pada kamu. Itu nikmat. Allah Ta'ala janji satu kenikmatan. Allah akan pelihara orang yang Allah Ta'ala sayang. Tapi bagi penghuni neraka, jangan kata duri tuan-tuan, udara pun aku bagi udara panas. Itu perbandingan yang Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita. Okey, udara tuan-tuan, udara yang panas. Datang udara bahang. Tuan-tuan duduk di negara Arab tuan-tuan, kita boleh rasa udara ni.
Bukan cahaya lagi, udara. Sebab itu, okey. Tuan-tuan tengok ayat 42, 43, 44. Bila Allah cerita tentang ashabus shimal, golongan kiri ataupun penghuni neraka, tak ada satu ayat pun yang Allah sebut tentang nar. Tuan-tuan tengok ayat 42, 43, 44, tak ada satu ayat pun yang Allah ada gunakan kalimah nar, kalimah api. Tak ada. Okey, tak ada. Selalunya bila Allah Ta'ala sebut tentang neraka, mesti Allah Ta'ala akan sebut tentang nar, iaitu api, merujuk pada api. Tetapi bila Allah sebut hukuman bagi golongan neraka ni, golongan kiri ni, Allah sebut samum, udara, Allah sebut hamim, air, dan Allah Ta'ala sebut zil, yahmum, naungan daripada asap yang hitam. Saya ulangi sekali tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengok 42, 43 ni, 42, 43 ni, bila Allah Ta'ala sebut azab bagi penghuni neraka ataupun ashabus shimal, tak ada satu kalimah pun merujuk kepada api. Dia hanya menggunakan kalimah angin, air dan juga asap. Yahmum tu itu asap yang hitam. 3 benda Allah sebut. 3 benda. Kenapa? Sebab kita balik-balik, dia perbandingan dengan penghuni syurga. Kalau penghuni syurga tadi Allah Ta'ala sebut nikmat yang kecil tak berduri, nikmat yang besar buahnya tersusun, nikmat yang lagi besar naungannya terbentang luas. Penghuni neraka beza tuan-tuan. Penghuni neraka dia didatangkan dengan udara yang panas, air yang panas, asap hitam yang panas. Kalaulah udara pun panas, air pun panas, asap pun panas tuan-tuan, apinya macam mana? Apinya sudah tentu lagi panas. Sebab itu Allah tak bicara pun tentang api, tak sebut pun kalimah nar. Allah sebut 3 benda ni, kita faham dah keadaan penghuni neraka dalam neraka ni memang lunyai lah. Memang lunyai, habis, hancur lebur. Sebab udaranya pun sudah panas. Tuan-tuan bayangkan, bila mereka dibakar, dia azab dalam neraka, datang udara, macam kita tuan-tuan musim panas, datang udara ni kan, hari ni 24 bulan kan. Kita kalau di negara 4 musim sekarang dah fall lah kan. Kita dah masuk autumn dah sekarang ni. Kita dah bincang dulu soal Ar-Rahman ni, equinox ni. Dia 24 September. Tuan-tuan bayang dekat sini. Kita musim panas macam ni tuan-tuan, tiba-tiba datang udara, Allah ya, angin sepoi-sepoi, sampai ada orang sanggup buat pergola lah, bawa oning, nak makan minum-minum kan, tempat ada udara, semata-mata nak dapat angin tu. Tapi dalam neraka, ketika mereka diazab dengan api yang panas, dia mengharapkan nikmat udara tu. Allah kata datang nikmat udaranya adalah samum, api, udara yang panas. Dapat minuman, ingat air tu air yang menyejukkan, sebab sifat air menyejukkan. Tiba-tiba datang air pula yang bersifat hamim, air yang mendidih pula. Kemudian wadhillim min yahmum, ada pula naungan dalam neraka. Kalau ada orang tuan-tuan musim-musim panas, tiba-tiba nampak awan hitam, kepul kan, oh ni hujan ni, nikmat ni, confident kita mesti sejuk ni malam ni kalau tidur ni, selesa badan ni. Tengok-tengok Allah kata yang datang adalah yahmum, asap hitam yang sangat panas. Nampak? Ni gandaan neraka, azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada ashabus shimal. Okey, baik. Itu kita tak bincang lagi lah. Nanti kita masuk cerita neraka, kita akan bincang. Okey, cuma saya nak memberi perbandingan kepada tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang pohon bidara yang tak berduri? Kenapa Allah cerita tentang pokok pisang yang berbuah tersusun rapi? Dan lalu Allah Ta'ala sebut wa dhillim mamdud, dan ada naungan yang terbentang luas. Okey. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-30, naungan yang terbentang luas. Dalam satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ni ada sahih tuan-tuan. Nabi bayangkan kepada kita macam mana luasnya naungan ni. Kata Nabi SAW, inna fil jannah syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah,
Di dalam syurga ada satu batang pokok ni. Nabi bayangkan kita ada satu batang pokok. Jika ada orang yang sedang berkenderaan, rakib kat Nabi guna sini, ar-rakib, dia naik kereta ke, dia tunggang motor ke, berjalan di bawah pohon tu, kata Nabi SAW, dia akan berjalan selama mi'ata am, selama 100 tahun. Bukan usia dunia tuan-tuan, 100 tahun waktu di syurga, 100 tahun menunggang tuan-tuan. Lama sungguh. 24 jam kalau kita menunggang hari ni, mungkin silap-silap sampai ke Thailand lah. Kalau 5-6 tahun silap-silap dah sampai ke Mekah tuan-tuan. Tak sampai Mekah. Mekah berapa bulan je. Bayangkan ni 100 tahun menunggang pohon tu, tak, naungan dia tak lepas-lepas. Besar nak bayangkan, mamdud, kalimah mamdud tu, dia punya terbentang luas. Dan kata Nabi SAW, la yaqta'uha, dan kita akan tetap berada di bawah naungannya dan tak akan keluar daripada naungan pokok tersebut. Nak kata luas naungan pohon di dalam syurga Allah. Kemudian kata Nabi SAW, iqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Nabi sebut ayat ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian, kamu semua membaca wa dhillim mamdud. Dalam syurga itu ada naungan yang terbentang luas. Kalau tengok daripada pandangan para ulama kita tuan-tuan, mereka menyebutkan di dalam syurga ni dia keadaannya tidak silau. Maksudnya tak panas dan tak silau. Dia keadaannya seperti awal pagi. Okey, kita bangun pagi tuan-tuan, kita tak terlalu sejuk dan kita tak terlalu panas. Dia udara yang sangat segar untuk kita hirup dan kita mengambil udara pagi tu. Berbanding ada waktu tuan-tuan, musim sejuk orang tak boleh terima, sejuk sangat. Ada waktu musim panas pun orang tak boleh terima sampai dia memberi bahaya kepada nyawa. Kan ada stroke haba dan sebagainya. Tetapi udara yang paling terbaik adalah udara pagi. Jadi para ulama kita menyebutkan naungan tu macam mana, iaitu mereka duduk dalam syurga Allah ni, dia punya cuaca dia, keadaannya adalah seperti mereka yang duduk di dalam naungan pagi. Mungkin tuan-tuan yang pernah duduk di negara yang ada fall, musim luruh tu, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana cuacanya. Dia tak terlalu sejuk dan dia tak panas. Udaranya, suasananya, dia punya pemandangannya sangat menakjubkan. Itu antara gambaran kita boleh lihat dan kita boleh faham dengan kalimah wa dhillim mamdud. Okey, yang ini yang Allah Taala sebutkan di dalam ayat ini. Sebab ini adalah comparison tuan-tuan dengan azab bagi ashabus shimal. Kita dah bincang tadi kan, ashabus shimal macam mana azabnya. Ini antara kenikmatan yang akan diterima oleh penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah Taala sebutkan pada ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'im maskub." Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu lagi daripada nikmat bagi ashabul yamin, iaitu mereka diberikan ma'im maskub, iaitu air yang mencurah. Okey, air yang mencurah tuan-tuan. Maskub kat sini air yang mencurah. Airnya macam mana nak kata ya? Kalimah maskub ni macam mana Kalau air yang mengikut saluran pipe tuan-tuan, satu kita boleh nampak gambar. Sekarang ni air ni, kata kalau tengok Sufyan Ats-Tsauri, dia terjemahkan tuan-tuan, kalimah maskub ni adalah air yang tak mengikut kepada saluran dia. Maksudnya dia melimpah tuan-tuan. Kalimah melimpah di sini, kalimah maskub dekat sini, mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan air yang melimpah ni? Air apa ni tuan-tuan? Maka Al-Imam Ibn Kathir, dia meletakkan kalimah maskub, terjemahan kalimah maskub ini adalah kepada surah Muhammad. Cuba tuan-tuan tengok. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-15. Okay, cuba tuan-tuan cek. Surah Muhammad, surah 47, ayat yang ke-15. Surah 47 ayat yang ke-15. Surah Muhammad surah 47 ayat 15.
Tuan-tuan tengok ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menyebutkan. Al-Imam Ibn Kathir kata kalimah maskub, air yang mencurah kepada penghuni syurga ni, air apa ni? Yang banyak sangat ni. Iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan bagi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, fiha anharum mimma'in ghairi asin, iaitu adanya sungai-sungai yang airnya tidak berubah. Itu ma'i maskub. Maksudnya apa tuan-tuan? Air yang mencurah ni adalah merujuk kepada air sungai yang berada di dalam syurga Allah. Okey, air sungai yang berada di dalam syurga Allah. Allah Ta'ala sifatkan yang pertama ghairi asin. Okey, ghairi asin ni air itu tak berubah. Kalau kita tuan-tuan, air ni berubah-ubah. Datang 4 musim, kejap beku, kejap panas, kejap kering, macam-macam. Tetapi air dalam syurga tak berubah. Warna tak berubah, rasa pun tak berubah. Okey, memang dia akan sepanjang waktu seperti itu. Kemudian kata Allah, wa anharum min laban, yang mana sungai itu adalah daripada susu. Okey, yataghayyar ta'muh, yang mana dia tidak berubah rasanya. Allah sebut pertama ada sungai susu. Wa anharum min khamar, dan yang kedua adanya sungai daripada khamar, iaitu arak. Lazzatil lisyaribin, dia lazat untuk peminumnya. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan tengok bila Allah sebut susu, Allah tak sebut lazat. Bila Allah sebut madu, Allah tak sebut lazat. Bila Allah sebut fawakih, buah-buahan, Allah tak sebut lazat. Hanya khamar sahaja Allah gunakan kalimah lazat. Lazat. Kita sebut lazat tuan-tuan, bahasa Arab sebut lazat. Kenapa tuan-tuan? Sebab arak ni tak pernah dirasai oleh orang mukmin. Jadi kita tak boleh bayangkan rasa apalah khamar ni. Tapi Allah menjaminkan dia adalah lazzatil lisyaribin. Dia adalah lazat untuk orang-orang yang minumnya. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa anharum min asali musaffa, dan yang ketiga adanya air sungai daripada madu yang telah disaring. Subhanallah tuan-tuan. Ni semua benda semula jadi tuan-tuan keluar daripada bumi ni. Keluar daripada bumi syurga ni. Adanya sungai susu, adanya sungai madu, adanya sungai khamar. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, sungai ni tuan-tuan datang daripada mana? Rupa-rupanya Nabi pernah sebutkan sungai ni datangnya daripada lautan madu, lautan susu, lautan air dan juga lautan khamar yang berada di dalam syurga Allah. Ada lautannya. Daripada lautan itu maka mengalirlah sungai-sungai tersebut. Oi, besar mana syurga ni Lautan saja ada macam-macam jenis lautan. 4 jenis lautan dah. Okey, rasa yang berbeza-beza. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim. Kata Allah Ta'ala, dan mereka penghuni syurga akan memperolehi di dalam syurga nanti segala macam buah-buahan dan ampunan daripada Allah. Kaman huwa khalidun finnar, samalah dengan mereka yang akan kekal di dalam neraka. Wasuku ma'in hamima, nampak itu Allah sebut dia akan diberi minumannya daripada hamim. Kita sebut waqiah tadi, hamim, air yang mendidih. Mana air itu tuan-tuan saya pernah sebut sebelum ni, dia ambil tuan-tuan untuk diminum. Sebelum minum, wap yang keluar daripada hamim ni akan menghancurkan, meluluhkan seluruh wajah penghuni-penghuni neraka. Belum minum lagi tuan-tuan, bau letak di mulut saja hancur wajahnya. Diminum hancur seluruh tubuh dia. Okey. Dan kata Allah Taala, faqatta'a am'a'ahum, dan kalau diminum maka dia akan memotong semua urat-urat saraf-saraf di dalam tubuhnya. Ini azab penghuni neraka. Nikmat penghuni syurga, Allah bagi susu, Allah bagi khamar, Allah bagi air, Allah bagi madu. Tapi azab dalam penghuni neraka, Allah bagi hamim, yang mana dia minum hancurkan seluruh tubuh dia, seluruh urat-urat saraf dia. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang itulah merujuk kepada wa ma'im maskub. Nikmat tuan-tuan sebab airnya melambak. Maskub ni maksud mencurah. Dia tak ikut saluran, dia melimpah macam tu tuan-tuan.
Satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Okey. Baik. Kalau tuan-tuan nak faham lagi kalimah maskub ni, macam mana kenikmatan dia mencurah, tuan-tuan kena bandingkan dengan ayat neraka Ashabus Shimal pada ayat yang ke-45 tu. Yang mana Allah kata innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu Ashabus Shimal dekat dunia ni mereka hidup dalam keadaan mutrafin, bermewah-mewah. Macam mana orang bermewah, tuan-tuan? Apa maksud bermewah, tuan-tuan? Kaya raya, dia boleh beli apa sahaja, dia boleh buat apa sahaja. Memang hartanya tu dibeli, tapi dia tak manfaatkan. Itu maksud kaya. Kalau nak kata bermewah macam tu, tuan-tuan, sampai tahap membazir dah. Tapi Allah kata dalam syurga, dia ni maskub. Air tu bersifat mewah sungguh. Tak ada tertahan-tahan dah. Ambillah semuanya. Ni semua hak kamu dah ni. Ni semua kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Itu kalimah maskub. Nampak? Bila Allah berikan comparison, baru kita faham macam mana perbandingan nikmat di dalam syurga dan juga nikmat di dalam azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian ayat yang ke-32. Allah Taala menyebutkan wa fakihatin katsirah. Okey, kata Allah Subhanahu wa taala wa fakihatin katsirah. Di dalam syurga nanti untuk ashabul yamin ada buah-buahan yang banyak. Beza untuk golongan al-muqarrabun, Allah kata mereka akan dapat wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahannya adalah buah-buahan yang mereka pilih. Yang mereka pilih je mereka dapat. Bukan mereka dapat. Semua buah-buah dia dapat, tapi istimewanya mereka boleh pilih buah-buahan dia. Kan special, tuan-tuan. VVIP boleh pilih buahnya kan. Saya nak buah macam ni, saya nak special. Tapi nikmat juga bagi penghuni syurga Ashabul Yamin ni, mereka diberikan buah-buahan tapi bersifat banyak. Okay? Allah tak sebut pun kalimah yatakhayyarun. Okey, sebelum tu, mungkinlah antara kita kata, apa sebenarnya perbezaan nikmat syurga bagi Ashabul Yamin dan juga golongan Al-Muqarrabun ni? Benda yang paling basic sekali yang kita kena faham, sebenarnya nikmatnya hampir sama. Kalau dalam syurga Muqarrabin ada kerehatan, syurga Ashabul Yamin pun ada kerehatan. Sama. Cumanya dalam surah Waqiah, Allah sebut untuk Ashabul Yamin, syurga yang rendah ni, Allah sebut umum. Allah sebut umum je. Ni nikmat-nikmat ni sebut umum. Tapi untuk syurga golongan Muqarrabin, Allah sebut dia punya nikmat detail, supaya dia nampak benda tu lebih special. Okay, lebih istimewa. Contoh, tuan-tuan beli kereta pun. Kalau kita beli kereta yang biasa dengan kereta yang mewah, kereta yang biasa ni dia bagi tahu, oh kereta ni, kereta lah, ada ni dah, cukup. Tapi kalau kereta yang mahal, dia bagi tahu, oh, ni kereta ni macam ni, fungsinya macam ni, teknologi macam ni. Dia sebut secara detail. Sebab semuanya berkualiti. Jadi dia cerita tu memang menunjukkan kepada keistimewaan barangan tersebut. Okey. Macam tuan-tuan beli dapur lah, tuan-tuan. Kita ada dapur yang 2, 3 kan. Bandingkan tuan-tuan beli Thermomix. Orang semua jual Thermomix. Saya tengok dekat Facebook ramai betul tu orang jual Thermomix. Macam mana dia jual, tuan-tuan? Harga dah mahal kan. Dia cerita boleh masak itulah, masak kita bekas kecil lah. Saya tak guna, saya tak tahu. Mungkin betul lah kot. Tapi nak memberi bayangan sebab benda tu mahal dan benda tu membantu mungkin. Jadi disebut secara detail, boleh masak itu, resepi ini ni. Membanding tuan-tuan beli dapur biasa, tak ada dia bagi tahu resepi apa, tuan-tuan masak je lah, ikut dan lah. Faham maksud saya, tuan-tuan? Jadi nikmat syurga bagi Ashabul Yamin Allah sebut umum. Ni nikmat dia. Ada naungan, ada buah-buahan, ada itu, ada ni, sama. Tapi bezanya bagi Muqarrabun Allah sebut detail. Sampai gelas pun Allah bincang. Gelas macam mana, jenis macam ni, bentuk macam ni, material macam ni, air macam ni, Allah detailkan. Okey, untuk menampakkan perbezaan bagi penghuni syurga Ashabul Yamin dan juga penghuni syurga Al-Muqarrabun. Okey. Baik. Kemudian ayat yang ke-33. Allah membayangkan kepada kita, apa buah yang banyak ni? Macam mana banyak dia? Allah kata apa? La maqtu'ah.
yang mana buah-buahan ini tidak berhenti. Qata' ni dia terputus, berhenti. Maksudnya buahnya tuan-tuan, buahnya tak ada off season tuan-tuan. Buahnya sepanjang musim. Kalau kita nak makan durian hari ni, kita tunggulah mungkin bulan 2 nanti, ataupun mungkin bulan 7 akan datang baru boleh makan durian. Dalam syurga sepanjang waktu buahnya sentiasa ada. Tuan-tuan petik tumbuh buah baru. Tuan-tuan petik tumbuh buah baru. Dia tidak ada maqtu', dia tidak terputus. Sentiasa ada. Wala mamnu'ah, dan buah-buahannya tidak ada yang dilarang. Semuanya boleh dinikmati, semuanya boleh diambil, dimakan. Sebab itu semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi, riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, masa Nabi SAW naik peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan dengan Sidratul Muntaha. Kan Nabi sebut kalimah Sidratul Muntaha. Sebenarnya kalimah Sidratul Muntaha ni adalah bayangan Nabi. Nabi cuba visualkan macam mana langit ni, 7 lapisan langit, sampailah Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha tu. Sidratul Muntaha tuan-tuan, sidir adalah pohon bidara. Al-Muntaha adalah kemuncak. Jadinya Nabi memberi bayangan, aku naik ke langit ni sampai ke tempat aku boleh bertemu dengan Allah tu macam kamu naik pohon bidara, duduk di hujung tu, di kemuncak pohon bidara. Macam tu. Okay, nampak di atas pohon bidara. Tu kalimah Sidir Muntaha tu. Kita sebut Sidratul Muntaha. Masa Nabi SAW naik dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sebut tuan-tuan, yang mana daun-daun yang masa Nabi naik di Sidratul Muntaha ni, daun-daunnya kata Nabi besarnya adalah sebesar telinga gajah. Daunnya saja tuan-tuan. Dan buah-buahannya adalah sebesar tempayan. Ini disebut dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya benda ni adalah satu benda yang sangat mewah dan benda yang sangat, kita kata sangat indah. Mungkin tuan-tuan rasa macam pelik, apa yang indahnya? Daun yang macam telinga gajah besarnya, kemudian buahnya sebesar tempayan. Cuba tuan-tuan tengok cerita anak-anak kita. Kalau dibayangkan dunia kanak-kanak tu, dunia kanak-kanak, dia masuklah ke dunia coklat lah. Saya tengok cerita macam-macam filem ada kan. Dia masuk ke alam kanak-kanak. Apa bayangannya tuan-tuan? Pohonnya besar, daunnya rimbun, buah-buahannya besar. Dia cuba membayangkan satu nikmat seperti itu. Ini fitrah manusia tuan-tuan. Dia membayangkan kenikmatan seperti itu. Dan Nabi sebut, memang Nabi nampak masa Nabi naik Isra Mi'raj, daunnya adalah sebesar macam telinga gajah dan buah-buahannya adalah sebesar tempayan. Bayangkan tuan-tuan, durian tuan-tuan besar tempayan. Tuan-tuan bayangkan buah jambu besar tempayan. Subhanallah. Ini semuanya dipenuhi dengan kenikmatan. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut, wa fakihatin kathirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi kalimah mamnu'ah, buah-buahannya tidak dilarang, tidak terlarang ni adalah merujuk kepada kata Qatadah, iaitu di dalam syurga buah-buahannya pertama tak dilarang, artinya tidak berduri dan juga tidak berada dalam jarak yang jauh, dan yang ketiga adalah buahnya tidak dalam keadaan berpagar. Itu maksud maqtu'ah, mamnu'ah. Kan saya sebut tadi, buahnya tidak terputus, maksudnya tak ada off season, dia sentiasa bermusim. Mamnu'ah, buahnya tak dilarang tu ada 3 maksud kata Qatadah. Pertama, dia tak berduri. Kedua, dia tak jauh. Dan yang ketiga, dia tak berada dalam pagar. Maksudnya dia sangat hampir dengan penghuni-penghuni syurga. Tuan-tuan boleh petik mana-mana buah-buahan. Dia nak menunjuk kepada kenikmatan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ambil sahaja buah-buahan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cerita tentang buah dalam syurga. Kata Abdullah bin Abbas, satu hari Nabi pernah solat gerhana. Nabi tunaikan solat gerhana.
Lalu selepas Nabi tunaikan solat gerhana dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun ceritalah tentang solat gerhana ni. Sebab masa tu baru pensyariatan solat gerhana kan, Nabi pun cerita tentang solat gerhana. Lepas tu, habis cerita tu, sahabat-sahabat Nabi tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi saya nampak kamu berjalan ambil sesuatu, nak ambil sesuatu, tiba-tiba kamu tak jadi ambil." Maksudnya apa tuan-tuan? Masa Nabi tengah bercakap, mereka nampak perbuatan Nabi ni macam nak ambil sesuatu, kemudian Nabi tak jadi ambil, Nabi tinggalkan. Jadi sahabat-sahabat pelik lah. Sebab mereka, Nabi tengah bercakap dengan mereka, terangkan tentang solat gerhana ni, apa fadilat dan sebagainya. Tup-tup Nabi buat tindakan seperti itu. Jadi sahabat tanya, "Apa yang kamu buat tadi ya Rasulullah? Nampak macam berjalan nak ambil sesuatu, tetapi tak jadi ambil." Lalu Nabi SAW kata apa? "Tadi aku dilihatkan dengan syurga." Macam ada live streaming tuan-tuan, Nabi diperlihatkan dengan syurga. Kemudian kata Nabi SAW, "Lalu aku mengambil setandan buah daripadanya." Ada satu setandan buah ni disebut dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim tuan-tuan. Dan Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia bawa riwayat ni. Dia kata apa? Nabi ambil setandan buah tu daripada syurga. Nabi nampak syurga, Nabi ambil setandan buah daripada syurga. Lalu Nabi SAW tinggalkan, Nabi letak balik. Sebab kata Nabi, "Seandainya kalau aku ambil, kamu akan makan sepanjang usia dunia ni." Setandan buahnya tuan-tuan, kita makan sampai habis usia dunia ni, belum tentu habis lagi buah tu dimakan. Nak membayangkan besarnya buah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis ini riwayat Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, ayat yang ke-34. Setelah Allah Taala sebut tentang nikmat-nikmat kerehatan dan juga nikmat-nikmat makanan bagi penghuni syurga, lalu Allah Taala sebutkan nikmat tempat tinggal dia, kedudukannya dalam syurga Allah Taala. Kata Allah, "Wa furushim marfu'ah." Okey, wa furushim marfu'ah. Kalimah furush, furush ni adalah jamak kepada kalimah firash. Okey. Furush diterjemah mufrad dia adalah firash. Puan Syimannya terjemahan apa ditulis? Tempat duduk. Tempat tidur. Okey, furush ni tuan-tuan, kalau tengok dalam pandangan daripada Imam Qurtubi, furush ni adalah merujuk kepada tempat yang kita duduk, tempat yang kita sandar, tempat yang kita baring dan sebagainya. Maknanya tempat alas. Okey. Kalau tuan-tuan tengok Muqarrabin, Allah cerita tentang surur. Surur. Okey. Tempat surur ni kalau tuan-tuan tengok, ingat tak surah Waqiah ayat 15 tu. Okey. Mereka ada surur. Surur ni macam katil, macam pelamin tuan-tuan. Tapi bagi ashabul yamin, mereka ada juga, tapi dipanggil firash. Firash ni dia macam, dia boleh jadi tempat duduk, dia boleh jadi tempat sandar, dia boleh jadi tempat baring. Okey, dia tetap istimewa. Mungkinlah sofa bed. Boleh juga kan? Sebab dia seerti kan. Tapi membayangkan furush tu, maksudnya asalnya adalah mufrad dia, plural dia, singular dia adalah firash. Tapi dia punya plural dia adalah furush. Okey, maksudnya banyaklah. Furush ni kata Allah marfu'ah, yang itu sifat dia. Marfu'ah dekat sini apa tuan-tuan? Marfu'ah ni kalau tuan-tuan tengok terjemahan disebut sebagai tinggi. Tetapi maksud yang sebanding dengan dia, marfu'ah ini adalah merujuk kepada tebal. Tebal. Okey, maksudnya apa? Furush ni akan disusun secara berlapis-lapis. Okey, itu marfu'ah. Dia ditinggikan berlapis-lapis tuan-tuan. Maksudnya tebal, empuk lah tuan-tuan punya tempat pembaringan nanti. Empuk. Okey. Macam mana tuan-tuan? Tunggu nanti tuan-tuan kita masuk syurga, kita tengok kita punya firash masing-masing macam mana. Okey. Dalam keadaan marfu' kata Allah. Dia dalam keadaan sangat tebal. Okey, selesa kita akan duduk di atasnya. Kita akan sandar,
Kita akan baring, kita akan tidur dan sebagainya. Selesa. Marfu'. Yang kedua, marfu' dekat sini merujuk kepada dia berkualiti. Okey, marfu' dekat sini dia merujuk kepada dia berkualiti. Mungkin material dia atau ataupun apa? Dia punya tempat sandarnya itu dalam keadaan dipenuhi dengan kenikmatan. Saya tak ingatlah, saya ada nota, sekejap surah Allah. Sekejap. Satu surah je saya cek balik. 55. Saya cek kalau ada. Okey. Tuan-tuan tengok Furush ni, tuan-tuan tengok surah Ar-Rahman, surah 55, surah sebelum ni. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-54. Surah Ar-Rahman, surah 56, ayat 54. Kita dah bincang sebelum ni tuan-tuan. Allah kata apa? Muttaqiina ala furushim. Mereka akan baring. Okey, mereka akan berehat di atas furush. Furush ni diterjemahkan sebagai permaidani. Okey. Batainuha, kata Allah Taala, yang mana kualiti dalaman dia. Dia punya material dia, bukan finishing dia, dalaman dia. Min istabrak. Istabrak ni tuan-tuan adalah merujuk kepada sutera tebal. Sutera ada dua, satu namanya sundus, satu lagi namanya istabrak. Sundus adalah sutera nipis. Istabrak adalah sutera tebal. Jadi Allah kata apa? Furush ni dia diperbuat, dalaman dia tuan-tuan, dalam ni isi dia iaitu daripada sutera yang tebal dan sejuk. Itu istabrak Uish, tak boleh bayang tuan-tuan. Kalau dia punya dalaman material dia daripada sutera, finishing dia, dia nak bagi tahu, kau bayanglah macam mana pun kau punya sutera, kau punya furush ni, kalau dah dalaman macam tu, wow, luaran dia lagi hebat. Jadi Allah kata furushim marfu'ah, kualiti dia itu. Okey, kualiti dia seperti itu. Dan Allah bayangkan wajanal jannataini, dan sambil baring tu sambil makan, sambil boleh petik buah, yang mana buah tu jannataini, dan masak dan didekatkan kepada penghuni-penghuni syurga. Okey. Jadi Allah kata wa furushim marfu'ah. Yang ketiga, marfu'ah di sini adalah maksud ditinggikan. Mungkinlah tuan-tuan dia tinggi tuan-tuan, bila penghuninya nak naik, dia akan turun, dia akan naik, kemudian dibawa tinggi. Wallahu alam, saya tak boleh nak bayangkan dan saya tak tahu. Okey, cuma itulah yang kita boleh faham. Marfu' dekat situ, kalau ikut pada terjemahan, tiga terjemahan, yang ketiga itu ditinggikan, tempat duduk yang ditinggikan. Okey, maksudnya mungkin dia naik, bila kita nak duduk atasnya, dia turun, kita naik, kemudian dia bawa kita naik ke atas. Wallahu alam, tak tahu tapi itulah bayangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi saya sangat dekat dengan kalimah marfu' ni, diterjemahkan dengan tebal dan juga diterjemahkan dengan kualiti. Sebab marfu' juga memberi satu maksud, dia ke hadapan, dia lebih daripada yang lain. Kalimah marfu'. Okey, baik. Apa yang kita akan buat tuan-tuan masa duduk di atas permaidani ni, ataupun tempat baring ni, tempat duduk ni? Allah Ta'ala sambung, inna ansha'nahunna insya'a, kamu akan berbaring dengan pasangan-pasangan kamu. Okey, Allah Ta'ala sifatkan ini kenikmatan di dalam syurga. Okey, ni betul-betul rehat tuan-tuan. Allah nak bagi rehat sungguh. Sudah ada naungan, sudah ada buah-buahan, sudah ada makanan, ada tempat baring yang berkualiti, kemudian diberikan pula pasangan untuk berehat bersantai bersama-sama. Satu kenikmatan kepada penghuni-penghuninya. Baik, ayat 35, 36 dan juga 37. Ini Allah Ta'ala sebutkan tentang wanita-wanita syurga. Okey, wanita-wanita syurga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a.
Inna ansha'nahunna insya'a. Macam mana kita tahu ayat ni merujuk kepada wanita? Sebab Allah gunakan dhamir hunna dekat situ. Hunna. Okey, hunna. Kita baca huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Dia, mereka. Okey. Merujuk kepada ramai wanita ni, hunna. Di sini tuan-tuan para ulama kita ada berbeza pandangan. Ada yang mengata merujuk kepada hurun ain, iaitu bidadari-bidadari dalam syurga. Tetapi ramai yang bersepakat ini adalah merujuk kepada wanita-wanita dunia yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Kedudukannya macam mana? Keadaannya macam mana? Maka Allah kata inna ansha'nahunna insya'a. Mereka akan masuk dalam syurga dalam keadaan Allah menciptakan mereka ansya'a. Insya'a. Insya'a ni apa tuan-tuan? Kalau tak pada terjemahan English version, diterjemahkan sebagai satu kejadian yang istimewa. Special. Okey, penciptaan yang sangat istimewa. Sebahagian menterjemahkan insya'a ni adalah kejadian yang baru. Diberikan kulit baru, mata baru, rambut baru dan sebagainya lah. Itu memberi maksud kepada kalimah insya'a. Ada juga memberi maksud dia adalah penciptaan secara direct. Dia tak mengalami usia tua dan juga usia muda kanak-kanak dalam syurga, tak. Dia terus cipta, tup jadi macam tu je. Terus direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya penciptaannya adalah penciptaan yang paling sempurna. Okey, itu satu kenikmatan tuan-tuan. Semua dapat baru tuan-tuan, gigi baru. Jadi jangan risaulah duduk kat dunia ni semua habis kita punya ni. Kulit yang kita jaga ni tuan-tuan, pakailah apa-apa krim, kita kena tahu dia tetap akan kendur. Okey, mata kita akan tetap rabun, rambut kita yang kita jaga tetap akan beruban, leher yang kita sapu krim basuh setiap hari ni dia tetap akan berkulit. Maknanya dia takkan jadi seperti kita muda dulu. Tetapi nak muda untuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Kedua, Allah kata apa? Faja'alnahunna abkara. Kemudian Allah akan jadikan mereka semula kembali menjadi seperti abkar, anak dara balik. Okey, Allah gantikan balik mereka untuk menjadi anak dara semula. Okey. Kemudian Allah kata uruban atraba. Lalu mereka ni menjadi uruban. Okey, uruban. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, kalimah uruban ini bermaksud dia dipenuhi dengan perasaan cinta. Okey, dan perasaan ni tuan-tuan, dia cinta kepada suami dia dan suami dia akan cinta kepada dia. Ini satu jaminan. Okey, satu jaminan. Kalau kita di dunia sayang habis pada suami tuan-tuan, belum tentu lagi suami boleh balas cinta kita. Selalunya kita makan hati sebab itulah. Kita bagi separuh nyawa, dia balas macam tu, ya kan? Dah masak macam-macam tuan-tuan, suami makan tak cakap terima kasih, tak cakap sedap. Pun tidak, oh pun tidak, dia makan je. Tapi ibu-ibu kena tahu, suami tak bercakap tu maksudnya sedap lah. Saya backup tau Abang Syuib. Kita makan bila orang perempuan masak, isteri masak, dia sedap. Dan kadang-kadang suami tak terkata, itu istilah dia, tak terkata. Sebab tu dia diam. Tapi orang perempuan dia suka diraikan. Dia nak kita bercakap dengan sedap ni, kalau boleh ni. Masing-masing kena saling memahami. Tetapi uruban dalam syurga nanti, wanita akan sangat menyayangi suaminya. Kata Abdullah bin Abbas, bukan sekadar sayang, tapi dia akan selalu merindui. Depan mata pun merindui, mencintai. Itu kalimah urub. Okey, sebab kalimah hub, kita sebut hub kan, sayang kan. Hub tu biasa tuan-tuan. Tapi kalau urub, dia perasaan yang membuat-buat perasaan tu. Itu urub. Jadi perasaan tu, kata Abdullah bin Abbas, iaitu perasaan yang sangat-sangat merindukan suami. Suami depan mata tuan-tuan, tak pergi mana pun. Tapi perasaan, ya Allah, rindu dia, cinta dia, membuat-buat. Dan dia dibalas perasaan tu oleh suami dia. Itu kalimah dia. Tuan-tuan bayangkan, sambil duduk atas furush, kemudian macam tu perasaan kita suami dan juga isteri. Okey, tak jemulah tuan-tuan sembang daripada pagi sampai petang bawa ke malam. Tak jemu, bertahun-tahun selama-lamanya. Itulah perasaan yang Allah akan campakkan di dalam hati-hati isteri dan juga suami di dalam syurga Allah Ta'ala. Urub, kalimah urub.
Dan lebih istimewa lagi, Allah tambahkan lagi, mereka ni berada dalam keadaan atraba. Atraba ni diterjemahkan sebagai sebaya, seusia. Seperti mana dalam hadis Nabi, seusia dekat sini adalah merujuk kepada usia 33 tahun. Ni Nabi sebut dalam hadis Nabi kata sama ada umur 30 ataupun pada usia 33 tahun. Ibu-ibu boleh bayangkan, zaman 30-33 ni memang zaman kegemilangan lah. Kita sekarang dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan. Macam manalah zaman saya 33 tahun. Kadang-kadang saya lucu tengok di media sosial tau. Orang selalu dia compare, dah lah zaman lepas-lepas lah kan. Kan selalu ada satu challenge, 10 tahun yang lepas macam mana keadaan kita. Rindulah badan macam tu. Dulu kurus, sekarang dah berisi. Dulu hitam rambutnya, sekarang dah putih. Orang suka ingat balik momen-momen yang lepas. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala bagi kita bukan usia kanak-kanak, bukan usia remaja, tapi usia yang paling gemilang, usia sekitar 30 ke 33. Ada kerjaya, ada anak-anak dah, kecantikan yang paling maksimum dah tu. Allah Ta'ala berikan tubuh badan yang paling sihat ketika itu. Lepas tu dah mula merudum kan. Datang kecemasan, darah tinggi, sakit itu, sakit ini. 33. Allah Ta'ala akan berikan kepada penghuni syurga. Suaminya 33, isterinya 33. Kenapa tuan-tuan? Saya rasa saya pernah sebut dah sebelum ni. Suami dan isteri tuan-tuan, lelaki lagi lama berkahwin, dia rasa dia lagi muda. Manakala wanita lagi lama kahwin, dia rasa dia makin berusia. Sebab itu makin 40 tahun lelaki ni makin menjadi-jadi. Kan? Dia makin macam-macam perangai dia. Sebab dia rasa dia makin muda. Itu perasaan. Okey? Tapi Allah menjaminkan kepada wanita-wanita dunia yang akan masuk dalam syurga, kamu bukan sekadar rasa urub dalam syurga dengan suami kamu, bahkan kamu akan atraba. Suami akan rasa sebaya dengan kamu, kamu akan rasa sebaya dengan suami kamu. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuba tengok ayat 38, surah 38 ayat 52. Okey, surah 38 ayat 52. Kita tengok sikit kalimah atraba ni. Surah 38 iaitu surah As-Sad ayat 52. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Kata Allah Taala, ni sifat wanita-wanita syurga ni, iaitu mereka ni qasiratut tarf. Qasirat ni dia akan qasir dia memendekkan. Maksudnya apa? Dia menundukkan pandangan dia lah bahasa kita. Maksudnya dia tak tengok orang lain tuan-tuan. Biasa, saya minta maaf biasa di dunia, bila wanita tu cantik, automatik dia akan jadi lebih liar. Contoh, tuan-tuan tengoklah mana-mana grup di media sosial grup kurus contoh. Dulu badannya berisi tuan-tuan, kemudian dia berubah jadi kurus. Automatik gaya berubah. Kan? Sebab apa? Confident level tu bertambah. Dulu tak ada keyakinan diri sebab badan kita berisi. Sekarang saya dah kurus, gaya dah mula berubah, dia mula confident, dia mula tetapi Allah menjamin wanita syurga nanti dia dalam keadaan qasiratut taraf. Dia tak tengok orang lain dah tuan-tuan. Orang sebelah pun tak tengok. Yang dia tengok adalah suaminya. Itu saja. Dia tak akan liar pandangannya tuan-tuan. Dia cantik, kecantikannya adalah untuk diri dia. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Imam Ahmad ataupun riwayat Imam Tirmizi. Saya minta maaf, saya lupa sungguh. Hadis yang disahih, bila kata Nabi SAW, penghuni syurga ni pulang ke rumahnya di dalam syurga, masuk ke dalam syurga, wanita-wanita syurga ni akan tegur suaminya, pasangannya. Yang mana kata Nabi SAW, penghuni syurga wanita ni dia akan kata pada suami dia, aku diciptakan, aku dihidupkan untuk kamu, kamu dihidupkan untuk aku. Bahasa hadis lah. Bahasa kita, dia adalah bahasa yang romantis. Bang, saya ni diciptakan untuk abang, saya serahkan jiwa raga untuk abang. Dan abang pun, suami akan balas, abang pun akan serahkan jiwa raga abang kepada saya. Macam tu bahasanya. Maksudnya nak bagi tahu perasaan tu luar biasa di dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Pandangan wanita dalam syurga tak akan tengok orang lain. Dia tengok suami dia sebab jiwa raganya serah bulat-bulat kepada pasangan dia. Itu maksud kalimah qasiratut taraf. Dan Allah kata apa? Atraba. Dia akan sebaya dengan pasangan dia. Okey. Tapi tak juga puan. Kadang kita tengok orang perempuan ni, kenapa tengok bola? Sebab player dia handsome lah. Kita rasa normal orang perempuan cakap macam tu. Tapi kalau lelaki, kenapa tengok penyanyi tu? Sebab penyanyi tu cantik. Cemburu dia. Dia tengok player bola handsome, tak salah. Lelaki tengok wanita cantik, salah. Kan betul? Kenapa tengok cerita telenovela ni? Sebab hero dia handsome lah. Betul tak? Selalu kan macam tu. Tapi orang lelaki tak adalah rasa. Kalau saya cemburu. Saya terus terang. Saya tak boleh. Tapi mungkin orang lain terbuka kan. Tapi nak bagi tahu, dua-dua pandangannya perlu ditundukkan. Sebab itu dalam surah An-Nur, sebelum Allah cerita tentang aurat untuk lelaki dan perempuan, Allah sebut apa? Untuk lelaki, tundukkan pandangan kamu, jaga faraj kamu. Untuk wanita, Allah pun sebut benda yang sama. Tundukkan pandangan kamu, jaga faraj kamu dan jaga aurat kamu. Wanita Allah sebut 3, lelaki sebut 2 je. Mata dan faraj. Perempuan, mata, faraj dan aurat dia. 3 Allah sebut. Sebab dua-dua tanggungjawab dia sama. Mata kena ditundukkan. Okey? Baik. Betul lah tu. Betul. Dia saling jaga menjaga. Dia macam ni. Macam mana lelaki suka kawal mata dia, macam itulah wanita susah nak menjaga aurat dia. Kan? Kita kena saling faham. Dia ni mata tak boleh tahan lah. Lelaki ni, kita kena faham. Susah dia jaga mata, macam kita wanita susah jaga aurat kita. Dan kita pun kena faham wanita. Susah sangat kena pergi tudung, kan senang. Abang kena tahu macam mana abang susah jaga mata abang, macam itulah saya susah jaga aurat saya. Saling kena faham tuan-tuan. Ini dua fitrah yang sama untuk kita, lelaki dengan perempuan. Okey. Baik. Okey, tengok ayat lain tuan-tuan. Surah yang ke-78, surah An-Naba ayat 33. 78 surah An-Naba ayat 33. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan wa kawa'iba atraba. Kawa'ib atraba. Yang mana wanita-wanita dalam syurga nanti adalah dalam kalangan kawa'ib. Saya minta maaf sebut tuan-tuan. Kawa'ib ni dia adalah buku lali. Okey. Kenapa Allah Ta'ala gunakan buku lali? Saya minta maaf. Ia merujuk kepada bentuk tubuh wanita tu. Kan buku lali ni berbentuk tuan-tuan. Kalau tengok pada terjemahan yang lain, dia sebut istilahnya montok macam tu. Maksudnya macam mana wanita dalam syurga ni nak membayangkan kenikmatan dia untuk wanita-wanita, kecantikan dia macam mana? Semuanya perfect lah. Istilahnya semuanya sempurna. Asetnya, dirinya itu dalam keadaan sangat-sangat sempurna. Sebab itu Allah gunakan kalimah kawa'ib. Bahasa yang sompat tuan-tuan. Allah lapik. Allah tak sebut tubuh badannya sekian-sekian-sekian. Tetapi Allah memberi gambaran. Macam mana kamu tengok buku lali kamu, badan berisi ke tak berisi, buku lali itu tetap nampak. Kan? Tetap dia kita nampak bentuk buku lali itu. Jadi Allah membayangkan wanita dalam syurga macam itulah. Bentuknya akan jelas kelihatan. Maksudnya montoklah, sempurna. Dan Allah kata atraba. Dia dalam keadaan sebaya dengan kamu. Maknanya tuan-tuan, macam mana keadaan kita atas furush? Ini pasangan-pasangan yang Allah akan berikan kepada kita. Lalu Allah tutup apa tuan-tuan? Li ashabil yamin. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir, dia kata ayat ke-38 ini adalah sebagai satu penegasan. Nikmat yang aku bentangkan ini khas untuk ashabul yamin. Okey. Ini semua khas untuk ashabul yamin. Siapa golongan ashabul yamin tuan-tuan? Allah sambung. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Kebanyakannya daripada golongan yang terdahulu dan kebanyakannya adalah datang daripada golongan yang terkemudian. Beza tuan-tuan al-muqarrabin. Sebelum ni, yang start topik sebelum ni tuan-tuan, Allah kata apa? Ramai daripada sullatum minal awwalin, ramai daripada yang awal,
wa qalilum minal akhirin. Untuk orang yang terkemudian tak ramai, sikit je. Tapi untuk ashabul yamin Allah kata dulu pun ramai, sekarang pun ramai juga. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kalau tengok perbandingannya, tuan-tuan tengok ayat 13 dan ayat 14. Allah kata golongan muqarrabun ataupun as-sabiqun tu ramai daripada orang terawal, sedikit daripada orang yang terkemudian. Okey. Tetapi untuk ashabul yamin, orang dulu pun ramai, orang yang terkemudian pun juga ramai. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Siapa awalin dan juga al-akhirin ni tuan-tuan? Sekadar saya kongsi dengan tuan-tuan je. Awalin ni adalah merujuk kepada umat sebelum umat Nabi. Umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala akhirin adalah merujuk kepada umat selepas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umat Nabi lah. Itu. Allah Taala menjamin lah syurga ni untuk ashabul yamin ni, orang dulu pun ada, orang sekarang pun ada. Umat sebelum Nabi ada, umat selepas Nabi pun ada. Ramai dalam kelompok ashabul yamin. Baik, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap saya cek. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inni la arju an takunu rubu' ahli jannah." Aku mengharapkan kamu, iaitu umat Nabi ni, kita semua ni, 1/4 daripada penghuni syurga. Lalu sahabat kata apa? Fakabbir. Sahabat semua bertakbir, bersorak tuan-tuan. Subhanallah, semua syukur, alhamdulillah. Sebab Nabi mendoakan, mengharapkan 1/4 daripada penghuni syurga adalah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut lagi, "Inni la arju an takunu thuluth ahli jannah." Dan aku mengharapkan juga 1/3 daripada penghuni syurga adalah daripada kalian juga. Fakabbir. Sahabat Nabi semua bertakbir. Ini salah satu sunnah tuan-tuan. Kita kalau dengar benda yang menggembirakan hati kita, kita tepuk tangan kan? Kan kita ajar cucu kita, anak kita kan, dia buat satu, tepuk tangan, bagus. Tapi yang sebetulnya bukanlah kata salah tepuk tangan tuan-tuan. Tapi yang eloknya kita ajar, bila sebut tentang kenikmatan, benda yang baik, tanda kita bersorak ataupun bergembira adalah dengan ucapan takbir. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau takbir, dia membawa maksud teroris. Cuba tuan-tuan pergi ke ni, mana sebuah shopping komplek yang dekat ni tuan-tuan. Cuba takbir, Allahu Akbar. Berderai orang keluar daripada shopping komplek tuan-tuan. Nampak? Sedangkan kalimah takbir itu memberi gambaran kegembiraan, kan? Kenikmatan, kejayaan dan sebagainya. Sebab itu sahabat Nabi, bila Nabi kata, aku doakan, mengharapkan 1/4 daripada penghuni syurga kalangan kamu. Sahabat Nabi bertakbir, Allahu Akbar, happy. Kemudian Nabi kata apa? Tak, 1/3 aku mengharapkan penghuni syurga adalah daripada kalangan kamu. Mereka semua bertakbir. Lalu Nabi kata, inni la arju an takuna nisfa ahli jannah. Aku mengharapkan juga 1/2 daripada penghuni syurga itu, separuh syurga itu adalah daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi semua bertakbir. Maksudnya tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita letakkan target kita. Kita letakkan target yang paling tertinggi, iaitu golongan muqarrabin. Tapi kalau tak dapat dah usaha tuan-tuan, ashabul yamin pun memadai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar doa kita, dan juga Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Okey? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya nak ceritakan sikit tentang golongan ashabul yamin dan muqarrabin, karakter mereka, amalan mereka, ada cerita berkaitan tentang, saya baca dalam tafsir ni, ada cerita daripada hadis Nabi berkaitan tentang penghuni syurga ni. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatil badar. Kata Nabi, rombongan pertama yang akan masuk ke dalam syurga, wajahnya seperti
bulan purnama. Gambarannya seperti mana bulan purnama. Walladzina yalunahum ala daw'il ashaddi kawkab durriyi fis sama'i dha'ah. Kemudian rombongan yang berikutnya adalah seperti bintang. Okey, seperti bintang. Yang mana mutiara yang mempunyai cahaya yang sangat terang di langit. La yabulu wa la yataghawwadu wa la yadfilun wa la yatamakhatun. Amsyatuhumul dhahab wa rashhumul misk wa majamiruhum aluwah wa azwajuhumul hurul ain. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan buang air kecil dan juga mereka tidak akan buang air besar. Mereka juga tidak meludah dan juga mereka tak tidak ada riak. Ini Allah Nabi bayangkan keadaan penghuni syurga. Mereka tak buang air kecil, tak buang air besar. Makan banyak dah ni tuan-tuan, minum banyak dah. Semuanya digantikan sistem perkumuhannya dengan peluh. Dan peluh itu akan menghasilkan wangian, perfume kepada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak meludah. Meludah ni memberi gambaran kotor. Jadi penghuni syurga tak meludah di dalam syurga Allah Taala. Dan mereka tidak riak. Dan kata Nabi SAW, sikat mereka diperbuat daripada emas. Peluh mereka seperti minyak kasturi, perfume. Kemudian mereka ni kayu-kayu bakar yang baunya sangat harum. Dan pasangan-pasangannya adalah bidadari. Maksudnya suami isteri lah. Suami isteri ni seperti bidadari. Bentuk tubuh mereka dia kata bentuk tubuh mereka adalah seperti bentuk tubuh bapa mereka, iaitu Nabi Adam AS, dengan ketinggian 60 depa di langit. Subhanallah, saya tak bayangkan. Maksudnya besarlah gambaran penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pasti tuan-tuan yang kalimah tinggi 60 depa ni. Okey, nanti kalau ada guru-guru hadis boleh tanya pada mereka. Kemudian dalam hadis yang lain pula daripada riwayat At-Tabrani, kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurda murda bidha ji'adan mukahhalin abna 33 wa hum ala khalqi adam 6 dhira'an fi 'ardi 7 azru'. Kata Nabi, para penghuni syurga akan masuk syurga dalam keadaan badannya tidak berbulu, wajahnya tidak berjanggut dan berjambang. Maknanya muda belia tuan-tuan, jambu apa? Istilah kita tak berjambang, tak berjanggut, bersih. Berambutnya ikan mayang, bercelak, dan mereka berusia 33 tahun. Dan mereka seperti ciptaan Adam, 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Wallahu alam. Tak tahu ketinggian besarlah yang Allah Ta'ala bayangkan kepada penghuni-penghuni syurga. Okey? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita di penghujung, saya nak beri gambaran siapakah Ashabul Yamin ni. Nanti pertemuan kita akan datang, saya akan bincang perbezaan Muqarrabin dan juga golongan Ashabul Yamin. Tapi hari ini saya tunjuk sikit tuan-tuan, siapa Ashabul Yamin ni yang akan dapat nikmat ni. Ibu-ibu yang mungkin dah meronta-ronta perasaannya, saya nak dapat gigi baru, kulit baru, rambut baru, saya nak jadi muda belia balik. Macam mana ni? Sebab orang apa tuan-tuan? Kita sanggup berhabis beli produk-produk kecantikan kerana dijanjikan dengan janji palsu untuk cantik semula. Pakai krim ni kulit jadi tegang, awet muda. Percaya tuan-tuan, belanja habis beribu-ribu beli produk. Makan macam-macam pil dengan niat nak kurus, nak cantik. Tapi kita tak tahu janji Allah, kamu beramal dengan amalan ni, kamu masuk syurga nanti, aku sendiri akan ciptakan kamu dengan kejadian yang lebih baik, secara semula jadi dan selama-lamanya. Siapa Ashabul Yamin ni tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan buka surah Al-Balad. Okey, surah Al-Balad. Jangan saya cek. Surah Al-Balad je. Surah yang ke-90, surah Al-Balad. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-13.
Ayat yang ke-13. Antara amalan yang mereka lakukan tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah, mereka membebaskan hamba. Kita tak ada hamba tuan-tuan, tak boleh dibebaskan. Tapi salah satunya Allah Taala sebut fakku raqabah. Kita dah bincang apa maksud al-aqabah. Aqabah ni ada dua gunung ataupun dua bukit, laluan di antara bukit tu namanya aqabah. Okey. Kalau kita dalam bahasa kita sebut denai tuan-tuan, tapi denai ni dia berumput. Ada laluan kat tengah-tengah semak kan. Itu panggil denai. Tapi aqabah ni dia adalah kawasan bukit berbatu-batu, ada laluan dia. Itu namanya aqabah. Maksudnya jalannya sukar. Allah nak cerita, nak masuk syurga ni yang penuh nikmat ni sukar sebenarnya. Dia ada laluan dia, laluan ada dah, tapi dia sukar. Dia tak semudah. Sukarnya bukan sukar apa? Sukarnya kerana kita berlawan dengan syahwat kita. Okey? Salah satunya fakur raqabah, bebaskan hamba. Kenapa bebaskan hamba ni susah? Sebab nilaian hamba pada zaman dulu tuan-tuan 50,000 dinar. Kalau tengok pada riwayat-riwayat hadis ataupun pandangan sahabat Nabi, satu hamba dibebaskan dengan nilaian 50,000 dinar. Yang mana tuan, yang orang yang membebaskan tu tuan-tuan, dia tak dapat apa manfaat pun. Sebab kalau hamba tu dimerdekakan, artinya hamba tu tak terikat dengan tuan. Dia dah jadi orang biasa tuan-tuan. Kita yang membebaskan, dia tak dapat manfaat. Sebab orang yang belanja banyak duit tuan-tuan, dia mesti mengharapkan ROI. Kita mesti ada return on investment kita. Saya dah bagi awak duit, awak kena berkhidmat untuk saya lah. Tapi membebaskan hamba tak ada. Awak belanja duit, tak dapat apa-apa. Itu payah tu tuan-tuan. Syahwat kita ni, duit aku kot. Kita ada rasa macam tu. Fakur raqabah, pertama. Kedua, it'amun fi yaumin dhi masghabah, iaitu orang yang memberi makan kepada manusia pada hari kelaparan. Apa maksud hari kelaparan? Iaitu yatiman dha maqrabah, memberi makan atau memberi bantuan kepada anak yatim daripada kerabat dia. Allah Ta'ala letakkan kita tuan-tuan, kamu nak cari anak yatim? Ya. Tapi anak yatim yang lebih aula untuk kamu jaga dan cari adalah daripada kerabat kamu. Tengok yang dekat dengan kamu dulu. Tak ada, baru cari yang jauh, yang bukan kerabat kamu. Ataupun orang miskin dha matrabah, orang miskin yang matrabah. Matrabah ni apa tuan-tuan? Matrabah ni daripada kalimat turab, yang tanah. Maksudnya miskin, dia bukan miskin sikit-sikit, tapi miskin yang papa kedana, memang susah sungguh. Itu miskin. Miskin dha matrabah tu. Kalimah matrabah tu nak kata miskin yang miskin sungguh, fakir sungguh. Kalau dia ada duit tuan-tuan, duit tu ngam-ngam makan, ataupun mungkin tak cukup makan. Itu miskin. Sebab hari ni kita ada istilah miskin bandar kan. Miskin bandar, namanya miskin bandar tuan-tuan, tapi kereta menjala, rumah batu, masih ada pendapatan, cuma tak cukup je. Tapi untuk miskin matrabah ni, dia miskin sungguh, fakir sungguh. Kemudian apa lagi amalan dia tuan-tuan? Thumma kana minal ladzina amanu, mereka ni adalah orang yang beriman, wa tawasau bis sabr, orang yang sentiasa berpesan dengan kesabaran. Dia pesan tuan-tuan, sabar. Kamu nak beramal ni senang ke susah? Susah, sabar. Kamu nak tinggal maksiat senang ke susah? Susah, sabar. Apa yang dicakap tu semua membawa kepada ingatan. Tahan, kuatkan semangat, motivasi kita untuk beramal soleh. Wa tawasau bil marhamah, dan sentiasa berpesan-pesan dengan kasih sayang. Lalu Allah kata apa? Ulaika ashabul maimanah, inilah golongan al-maimanah. Siapa al-maimanah? Iaitu golongan ashabul yamin. Ni antara tuan-tuan. Okey? Ini antaralah perkara yang kita boleh lihat siapa ashabul yamin ni yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan bincang karakter-karakter ashabul yamin dan juga karakter-karakter golongan al-muqarrabin. Soalan? Okey. Haji Mahmud tanya, adakah kaum lelaki dianugerahkan bidadari atau isteri? Mereka kaum perempuan pula dapat perhiasan cantik sebagai kegemaran orang perempuan. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok pada nas secara literalnya, sebenarnya apa yang ada dalam syurga itu Allah Ta'ala memberikan mengikut fitrah kita.
Saya minta maaf lah saya sebut tuan-tuan, mungkin saya salah, tapi saya memikirkan, saya rasa ini pandangan saya tak merujuk pada mana-mana dalil, tak merujuk pada mana nas, cuma pandangan saya. Mungkin salah, mungkin betul. Secara fitrahnya lelaki ni tak berapa peduli sangat diri dia. Saya minta maaf lah, kita makin berusia, rambut tak sikat pun tak kisah, minyak pun tak kisah, baju pun tak heran. Tapi yang kita nak sangat, kalau boleh saya ada pasangan. Ini fitrah. Beza dengan wanita tuan-tuan, dia nak kecantikan tu. Saya nak gelang emas, saya nak cincin emas, saya nak rantai emas, saya nak baju cantik, saya nak tudung cantik. Sebab itu yang membeli belah ni siapa tuan-tuan? Lelaki ke perempuan? Ramainya kalangan perempuan. Mungkinlah Allah Ta'ala lambakkan nikmat dalam syurga nanti tuan-tuan. Bila wanita ni ralit dengan kenikmatan yang dia miliki, dia tak berapa kisah. Mungkin tak berapa kisah. Mungkin hari ni kita kata, saya cemburu lah suami saya ada bidadari, saya tak ada bidadara. Mungkin. Tetapi kerana dia ralit dengan kenikmatan dalam syurga, tak kisah pun. Sebab perasaan tu Allah Ta'ala dah tarik. Nak memberi maksud, dalam syurga Allah memenuhi dan meraihkan fitrah lelaki dan juga wanita. Dua-dua fitrah yang berbeza. Wanita cenderungnya macam ni, lelaki cenderungnya macam ni. Dan dua-dua fitrahnya dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok bila tentang nikmat lelaki, semuanya berkaitan dengan bidadari wanita. Bidadari wanita. Bila sebut tentang wanita, nikmatnya emas, gelas, cawan, pinggan mangkuk, bla 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 bla, katil macam ni. Sebab dua-dua itu adalah fitrah. Tetapi kita memandang negatif kan? Kita pandang negatif. Laki Allah. Tapi kalau tuan-tuan tanya pada diri, sejujurnya kita tanya pada diri kita, itu fitrah yang kita tak boleh nak nafikan. Mungkin ada jawapan yang lain tuan-tuan, wallahu alam. Tapi ini adalah pandangan saya sendirilah. Okey. Oh ada juga kan? Ada juga. Tapi percayalah Allah Ta'ala tu akan memenuhi fitrah dia. Saya ada satu soalan tuan-tuan. Saya dapat. Saya minta maaf lah saya sebut kat sini. Dia bukan lelaki yang lurus lah. Lelaki bengkok dia ni. Okey. Dia tanya pada saya, kalau saya korbankan perasaan suka saya kepada lelaki, dia dah berusia tuan-tuan, dia duduk di sekitar ni. Dia kata saya korbankan perasaan saya dengan lelaki yang saya suka. Adakah Allah akan gantikan saya dalam syurga seperti itu? Maknanya saya dapat lelaki, saya tak nak bidadari, saya nak lelaki juga. Dia tanya tuan-tuan Saya tak mampu nak jawab, tapi saya memikirkan mungkin ya. Seperti mana Allah Ta'ala haramkan arak kepada kita di dunia, maka Allah Ta'ala akan gantikan arak yang halal kepada kita di dalam syurga. Tapi saya rasa mustahil. Fitrah kita akan cenderung pasangan yang lelain jantina. Dia takkan sama. Dan ini kerja Allah Ta'ala lah. Sebab ramai je orang kata, kenapa kamu tak boleh nak berikan saya hak walaupun saya ni LGBT? Bukan saya nak, ni Tuhan yang bagi. Jawapan ni mudah tuan-tuan. Kenapa Allah ciptakan iblis? Sedangkan iblis tu benda yang kita tak suka, benda yang dibenci, benda yang ni. Kenapa Allah ciptakan? Sebab itulah yang akan membezakan, dan itu adalah ujian untuk kehidupan kita. Ada yang macam tu, tapi ada yang sekarang duk mengaku pula. Dia kata ni fitrah saya pada kecil macam tu. Saya suka lelaki. Saya rasa mustahil. Sebab apa? Baru-baru ni diorang ada buat demonstrasi kan, LGBT dunia kan. Tapi bila dia jual baju, bajunya ada male dengan female. Ramai lah orang yang komen, saya tengok kat situ. Mana baju yang untuk gay dengan lesbian? Tak ada. Maksudnya dia sendiri jual produk dia. Ada beza untuk lelaki, man dengan perempuan, lelaki dengan perempuan punya baju. Perbandingan dia dua je. Tak ada punya nombor tiga. Tapi kenapa dia pula nak mempertahankan hak nak nombor tiga? Tapi saya mudahnya macam ni. Sebenarnya dia bukan fitrah bagi saya. Dia adalah kepada kehendak syahwat. Fitrah ni, walaupun kata saya ada fitrah lah suka pada dia, bukan fitrah. Fitrah ni benda yang semula jadi, majority. Contohlah, saya daripada kecil, fitrah saya suka main bola. Itu kan fitrah. Itu kesukaan. Kalau fitrah, seluruh dunia ni majoritinya ada lelaki, ada perempuan. Itu fitrah. Boleh faham? Tapi kalau memilih untuk suka lelaki, memilih untuk perempuan, itu adalah syahwat. Jadi kita pun kena faham. Dan ramai yang tersalah. Mereka yang duduk kat sini ramai yang tersalah. Okay? Dia kata ini fitrah saya. Sebenarnya bukan fitrah.
dia adalah syahwat. Fitrah ni benda yang kamu lahir memang kamu duduk tengah-tengah tu. Kalau betul-betul macam tu, ya itu fitrah. Tapi adalah benda yang mustahil. Tak macam tu pun. Ya. Betul, betul. Dia ada masalah kepada penyakit mental sebenarnya, memang. Okey. Tak, bukan. Untuk Prof Ma'ruf, ayat Hamim, surah tu yang dimulakan dengan Hamim tak merujuk kepada air yang mendidih. Hamim yang kita bincang dalam surah Al-Waqi'ah, tak ada kaitan. Okey? Tak ada. Dia adalah kalimah yang dirahsiakan, huruf mutaqatta'ah tu Allah Taala rahsiakan. Tak ada siapa pun yang mengetahui pemilihan kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf tersebut. Wallahu alam. Jadi ala kuliah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Ayat yang ke berapa tadi Mas Syuaib? Kita akan masuk pada ayat yang ke-41 insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.